Hai semua, Assalamualaikum. Kembali bersama dengan saya Harim Miswan. Inilah Aktif Kemahiran Sukan dan kita nak bawakan kepada anda seperti biasa sukan sepak takraw. Dan kami masih berada di Day One di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Di sini proses rakaman yang berlangsung dan jangan risau, memang semua patuh SOP dan lebih penting juga kita nak bawakan keindahan dan juga variasi latihan di mana lahirnya ramai atlet-atlet bertaraf antarabangsa di sini di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Apa khabar semua? Diharapkan agar semua berada dalam keadaan yang baik, sihat-sihat sejahtera dan kekal bersemangat, aktif untuk kita memulakan sesi pembelajaran dalam kemahiran sukan pada hari ini. Okey, kalau sebelum ni kita dah belajar dan juga memperkenalkan beberapa kemahiran asas antaranya menimbang bola, menggunakan kaki dalam kita dan juga kuda. Tapi selepas ini mungkin akan ada progression yang akan ada ansur majunya dari sudut proses pembelajaran sepak takraw. Okey, banyak elemen sebenarnya untuk kita main sepak takraw ni, bukan hanya sekadar menimbang dan melibas sahaja. Banyak perlu kita tahu. Okey, kalau nak tahu apakah proses pembelajarannya, jadi kita mulakan kemahiran sepak takraw sekarang juga. Okey, kita masih bersama dengan Coach Putra Gani. Coach, apa khabar? Alhamdulillah baik. Seorang bekas pemain kebangsaan dan kini seorang jurulatih di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Coach, terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin di episod ketiga ni, sebelum kita memulakan apakah topik pembelajarannya, saya nak tanyakan pengalaman. Sebagai seorang pemain, alang-alang dah berada di Didik TV ni. Dalam sukan takraw ni memang selain daripada teknik, kemahiran asasnya, saya tengok aspek psikologi yang juga penting, Coach. Menjerit-jerit juga di antara pemain dan juga pemain lawan ni macam mana tu, Coach? Betul ni sebenarnya. Psikologi dalam takraw ni sebenarnya yang penting memang kita nampak ada menjerit-jerit sebenarnya, tetapi jangan kita menyalahi peraturan lah. Dia kacau pihak sebelah kan, pihak lawan kan. Jadi kita boleh antara kita 3 pemain tu saja. Tetapi sebenarnya psikologi itu untuk kita meluahkan rasa happy dalam gelanggang. Itu antara strategi dalam sepak takraw. Dan apabila ada trio, kan takraw ni main bertiga kan. Persefahaman di antara ketiga-tiga pemain tu sangat penting, Coach. Itu elemen yang sangat penting dalam sepak takraw. Itu antara komunikasi yang perlu difahami untuk ketiga-tiga posisi dalam kita mencapai kejayaan. Nama pun sukan berpasukan. Betul. Apatah lagi bukan sahaja perlu hebat handal pemain takraw ni, tapi juga perlu ada komunikasi. Itu yang cuba kami terapkan juga. Jadi Coach, apakah teknik pembelajaran yang akan kita ajarkan pada episod kali ini? Okey, dalam episod kali ini kemahiran menanduk sebenarnya. Kemahiran menanduk ni juga adalah salah satu kemahiran yang lain seperti kemahiran sepak sila. Dalam episod yang pertama, dan lepas tu yang kedua iaitu kekuda. Okey, dan kemahiran ini juga merupakan adalah kemahiran asas dalam mana-mana murid ataupun sesiapa saja yang nak bermain sepak takraw wajib menguasai kemahiran ini. Betul. Dia boleh menanduk lah. Menanduk dan dia boleh digunakan untuk menyerang dan juga kadang-kadang bertahan pun boleh kan? Nak petik bola tu guna kepala pun boleh. Jadi perlu ada teknik dan juga kemahiran yang betul. Jadi itu yang akan coach berikan dan kita nak mulakan terlebih dahulu dengan aktiviti memanaskan badan. Tapi sebelum itu suka untuk saya ingatkan bahawa dalam kemahiran sukan, riadah dan juga rekreasi serta aktiviti fizikal dibenarkan untuk tidak memakai pelitup muka. Yang penting patuh kepada SOP. Betul, Coach? Betul. Okey, jadi kita mulakan kemahiran sukan sepak takraw sekarang. Baik, untuk kemahiran yang seterusnya iaitu kemahiran menanduk. Sebelum kita mulakan kemahiran menanduk, kita kena mulakan dulu dengan warm up ataupun persediaan sebelum melakukan kemahiran iaitu pemanasan badan. Aspek pemanasan badan sangat penting dalam apa-apa jua sebenarnya sukan, termasuk sukan sepak takraw. Jadi, elemen pemanasan badan ni ialah juga untuk mengelakkan kecederaan, menaikkan suhu badan supaya kita lebih sempurna melakukan kemahiran dan lebih rasa sesuai apabila melakukan semua kemahiran dalam sepak takraw. Dan aktiviti yang pertama iaitu neck stretching sebenarnya. Yang pertamanya hanya duduk seperti yang anda lihat saya sekarang ini dan hanya tolak saja kepala ke atas sebanyak 10 kali dan ke bawah sebanyak 10 kali yang saya akan tunjukkan. Okey, kita akan bersedia tolak ke atas 10 kali dengan kiraan 1 hingga 10
dan tolak itu perlu hanya dalam keadaan hanya biasa saja, tidak terlalu kuat dan mengikut keselesaan murid-murid sebenarnya. Okey, atas 10 kali dan bawah 10 kali. Okey, jadi saya minta kepada Hakim dan juga Rizani untuk bersedia melakukan aktiviti yang pertama iaitu neck stretching. Silakan. Okey, dalam keadaan bersedia dan tangan berada di bawah dagu dan seperti yang saya katakan tadi, lembut, hanya relax, tenang saja. Okey, tolak ke atas dengan kiraan saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk aktiviti ini hanya tolak mengikut kesesuaian murid-murid di rumah dan tidak terlampau memberi tekanan sebenarnya kepada neck sebab kita nak buat untuk kemahiran menanduk. Begitulah untuk aktiviti yang pertama untuk pemanasan badan iaitu neck stretching. Okey, untuk aktiviti yang seterusnya dalam pemanasan badan, aktiviti yang kedua iaitu shoulder rolls. Di mana kita dalam keadaan yang bersedia, buka kaki seluas bahu dalam keadaan tenang, tangan di pinggang dan boleh ikut saya di rumah ataupun lihat perlakuan saya dan kita akan gerakkan bahu kita ke hadapan sebanyak 10 kali dan ke belakang kita pusingkan ke 10 kali. Okey, dan saya akan tunjukkan 1, 2, 3, 4, 5 dan kita akan ke belakang pun sama dengan kiraan 10 akan ditunjukkan oleh Rizani dan juga Hakim. Okey, kita akan tengok. Okey, dalam keadaan selesa, tenang dan buka kaki seluas bahu untuk kita mulakan aktiviti yang kedua, shoulder rolls. Okey. Mulakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, pergerakan ini ke hadapan dan juga tukar arah sebanyak 10 kali dan juga diharapkan memberi keselesaan dan kesesuaian dalam kita melakukan aktiviti menanduk sebenarnya. Itu saja untuk aktiviti yang kedua ini dalam pemanasan badan iaitu shoulder rolls. Okey, selepas kita melakukan pemanasan badan sebentar tadi, dua aktiviti penting itu tadi, seterusnya kita akan pergi kepada ansur maju yang pertama dalam kemahiran menanduk. Jadi dalam kemahiran menanduk ini sangat mudah untuk kita lakukan kepada mereka ataupun murid-murid di rumah untuk menguasai kemahiran ini. Dalam ansur maju yang pertama ini, saya tidak menggunakan bola untuk menunjukkan cara-cara ataupun lakuan yang paling penting seperti biasa dalam kita keadaan bersedia dan kita rasa selesa sebelum kita buat ansur maju ini dan pastikan fokus, eye contact dan anda melihat perlakuan saya dalam ansur maju pertama supaya kita dapat menguasai kemahiran ataupun ansur maju ini dengan lebih baik. Okey, dalam keadaan bersedia kita hanya relax dan juga bukaan kaki seluas bahu. Anda boleh bersedia dan selesa dan tidak menggunakan bola, hanya mendongak ke atas supaya kita dapat mengapungkan bola kerana mengharapkan objektif sebenarnya untuk dapat bola tersebut ke atas. Jadi dalam keadaan ketiadaan bola, saya akan tunjukkan
tolak ke atas, kaki dijengkitkan, lutut dibengkokkan untuk kita dapat mengapungkan bola dengan mudah. Okey, jadi untuk aktiviti ataupun ansur maju yang pertama ini sangat mudah dan kita mengenal pasti teknik-teknik yang perlu dalam kemahiran menanduk. Okey, untuk ansur maju yang pertama, kita akan lihat hakim melakukan kemahiran menanduk tanpa menggunakan bola. Mari kita lihat hakim. Okey, sebenarnya sebelum hakim buat, saya akan terangkan sedikit. Kita ada sebenarnya dua kedudukan yang memberi keselesaan kepada murid-murid dalam melakukan kemahiran ini. Tetapi ada dua pilihan. Bermaksud, yang pertamanya ialah bukaan kaki seluas bahu mengikut keselesaan, dan yang kedua adalah kaki dominan, mana-mana kaki, untuk berada di depan supaya kita lebih stabil dan dapat mengawal bola ataupun kemahiran menanduk dengan lebih baik. Kita perhatikan hakim melakukan ansur maju tanpa menggunakan bola. Tolak ke atas. Okey, lutut mesti lebih bengkok. Okey, sebab kita nak mengapungkan bola dan juga kita nak mengawal. Okey, ini adalah kedudukan kaki seluas bahu. Untuk yang kedua, kaki berada di depan, sama ada kanan atau kiri mengikut keselesaan murid-murid sebenarnya di rumah. Okey, dan boleh kita mulakan dengan kiraan 10. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kedudukan bola seperti yang saya maklumkan di awal permulaan, sebenarnya bola mesti berada di tengah-tengah ataupun mengikut keselesaan murid-murid melakukan sebenarnya. Tetapi yang paling penting kita dapat melambungkan bola ke atas di peringkat awal ini supaya dapat menguasai kemahiran menanduk. Okey, selepas kita melakukan ansur maju yang pertama tadi, murid-murid dapat menguasai kemahiran menanduk dengan ketiadaan bola sebenarnya itu lebih baik. Dapat mengenal pasti teknik-teknik yang betul dan juga di mana kemahiran menanduk ini memerlukan keselesaan dan juga teknik yang baik untuk kita mengapungkan bola ke atas. Di tangan saya, bola kuning ini 3-1-1 untuk dewasa dan 2-1-1 untuk bawah 12 yang berwarna biru. Tetapi tidak kisah, sebenarnya dalam kemahiran menanduk ini, apa yang saya ingin tunjukkan kepada murid-murid di rumah ialah dalam ansur maju ini hanya kita menggunakan bola dapat meninggikan ataupun mengapungkan bola ke atas dengan menggunakan bola. Okey, boleh perhatikan saya, perlakuan saya seperti yang saya tunjukkan dalam ansur maju yang pertama. Dan sekarang ini adalah ansur maju yang kedua. Okey, baik. Sebenarnya dalam kemahiran ataupun ansur maju yang kedua ini sangat mudah. Okey, jadi kita hanya baling dengan tangan yang lurus dan mengikut keselesaan murid-murid di rumah untuk kita dapat mengapungkan bola ke atas sebenarnya. Dan bola ini mestilah berada tepat di hadapan kepala ini untuk kita dapat melambungkan bola ke atas sesuai dengan permainan sepak takraw apabila berada di gelanggang. Okay, dalam ansur maju yang kedua ini sebenarnya kita boleh berada dalam keadaan selesa dengan bukaan kaki seluas bahu ataupun mana-mana kaki dominan dapat kita berada di hadapan supaya keselesaan dan bola dapat dilontarkan ataupun diapungkan ke atas untuk kita menguasai kemahiran menanduk. Saya akan tunjukkan dengan kiraan 5 kali. Okey, dengan bukaan kaki seluas bahu terlebih dahulu. Okey, lebih kurang 4 ataupun 5 kali dan kita akan lihat pula dengan kaki dominan ataupun mana-mana kaki mengikut kesesuaian murid-murid di rumah. Kaki kiri saya akan gunakan kaki kiri. Okey.
Okey, 4 atau 5 kali. Seperti yang saya tunjukkan supaya kita dapat menguasai ansur maju daripada tidak menggunakan bola, dan sekarang ini saya menggunakan bola untuk kemahiran menanduk. Okey, untuk ansur maju yang kedua ataupun aktiviti yang kedua, kita akan menggunakan bola dan Rizani akan tunjukkan pelakuan yang sangat mudah sebenarnya selepas kita melakukan tidak menggunakan bola, dan penerangan ataupun saya akan tekankan yang paling penting adalah pilihan option kepada untuk yang menguasai murid-murid nak menguasai kemahiran ini. Boleh dua pilihan, sama ada kaki seluas bahu ataupun kaki berada di depan. Mana-mana kaki yang lebih selesa ataupun kaki dominan, supaya kita menggunakan bola ini dapat mengampungkan bola ke atas dan tepat di kepala sebenarnya. Untuk kita nak menolak bola ke atas, kita akan lambungkan. Jadi kita akan perhatikan dengan kiraan supaya dapat Rizani tunjukkan pelakuan yang betul. Okey? Okey, dan sebenarnya kalau kita lihat macam saya katakan, ada dua pilihan, sama ada bukaan kaki, seluar bahu, itu mengikut keselesaan murid-murid di rumah. Yang kedua, pilihan yang kedua, kaki dominan berada di depan, sama ada kiri atau kanan. Kita akan lihat Rizani dapat melakukannya. Okey, jadi dalam ansur maju yang kedua, pastikan keselesaan bergantung sebenarnya. Yang penting saya boleh berkongsi dua pilihan kedudukan mengikut keselesaan anda, sama ada bukaan kaki seluar bahu ataupun kaki dominan berada depan, untuk kita mencapai objektif dapat melambungkan bola dalam kemahiran menanduk untuk ansur maju yang kedua. Okey, dalam aktiviti yang seterusnya, aktiviti yang ketiga ataupun ansur maju yang ketiga ini adalah saya akan menggunakan Izani dan juga Hakim untuk ansur maju yang ketiga supaya kita dapat menguasai dengan keselesaan murid-murid di rumah untuk kemahiran menanduk. Sebelum itu, kita akan cuba Izani akan melambung bola terlebih dahulu kepada Hakim, supaya Hakim dapat melambungkan bola tepat kepada kontak bola yang sesuai di kepala untuk lambungan bola. Selepas itu barulah kita akan lihat kawalan bola dengan kemahiran menanduk secara berpasangan. Kita akan lihat. Kita akan test dulu ataupun kita buat demo kepada balingan daripada Izani kepada Hakim sebanyak 3 kali. Okey, dan dalam keadaan kaki seluas bahu, jarakkan sedikit. Okey, cuba bukaan kaki untuk seperti tunggu first ball dan kita naikkan bola. Okey. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey. Di sini kita akan lihat bermakna murid-murid boleh mengenal pasti kontak bola, di mana kontak bola yang sebenar dalam kita mengapungkan bola secara berpasangan. Dan juga kedudukan kaki, teknik kaki dalam mengapungkan bola, itu yang sangat penting. Walau bagaimanapun, murid-murid perlu merasai sendiri pengalaman dalam menguasai kemahiran menanduk ini dalam ansur maju yang ketiga.
Okey, dalam aspek keselamatan sebelum kita melakukan kemahiran menanduk, murid-murid di rumah sebenarnya perlu pastikan keselamatan penggunaan ataupun kawasan persekitaran sebenarnya yang paling penting. Kerana aspek ini sebenarnya untuk menjamin keselamatan anda dan juga kita mengelakkan kecederaan dalam melakukan apa-apa sukan, termasuklah sukan sepak takraw. Kerana kemahiran menanduk ini memerlukan kawalan bola yang sangat penting. Jadi, aspek keselamatan iaitu kawasan sekitar, murid-murid perlu pastikan ataupun tidak kawasan sekitar itu tidak mengganggu ataupun benda-benda tajam yang berada di hampiran anda boleh menyebabkan kecederaan serius dalam melakukan kemahiran menanduk. Dan yang kedua, murid-murid perlu pastikan mempunyai pakaian yang sesuai dan lengkap untuk memberi keselesaan dalam melakukan kemahiran ini. Jadi dua aspek keselamatan yang perlu kita beri perhatian serius dalam kemahiran menanduk. Okey, seterusnya kita dalam aktiviti cooling down ataupun penyejukan badan selepas kita melakukan ketiga-tiga unsur maju dalam kemahiran menanduk. Untuk aktiviti cooling down ini, dua aktiviti yang saya akan terangkan, iaitu aktiviti yang pertama adalah neck stretch dan yang kedua juga adalah shoulder stretch. Okey, sangat mudah untuk dipraktikkan sebenarnya. Kalau di peringkat awal pemanasan badan, kita menolak ke belakang dan juga ke hadapan, dan sebenarnya pada cooling down ini hanya ke kanan dan ke kiri saja. Untuk kita lihat pelakuan yang seterusnya, saya persilakan pada Izani dan juga Hakim dengan kiraan 10 ke kanan dan ke kiri. Okey, dalam keadaan bukaan kaki yang selesa. Okey, seterusnya tolak ke kanan, okey, menggunakan tangan kiri, okey, dengan kiraan 10. Okey, boleh mulakan Zani dan Hakim. Okey, tolak kepala ataupun seperti Zani lah, macam Zani. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitulah aktiviti yang pertama untuk aktiviti cooling down ataupun penyejukan badan. Aktiviti yang kedua iaitu shoulder stretch. Okey, ini sangat mudah dan boleh dilakukan di mana-mana saja sebenarnya selepas kita melakukan kemahiran menanduk. Ataupun kita berada dalam keadaan selesa, tangan di sisi ataupun tangan di atas seperti yang saya lakukan, dan kita cuba tolak ke belakang dengan kiraan 10 atau 8 atau 10. Dan selepas itu kita akan tukar di sebelah tangan kiri pula. Okey, kita akan lihat pelakuan daripada Izani dan juga Hakim dalam keadaan bukaan kaki yang selesa, tangan kanan, dan kita akan tolak shoulder ataupun tangan kita ini dengan kiraan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tukar tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sebenarnya dalam aktiviti ataupun cooling down yang kedua ini, kenapa penekanan cooling down di bahagian kalau kita katakan shoulder stretch ini? Kerana kemahiran menanduk ini melibatkan bahagian upper body ataupun di kawasan sekitar tengkuk dan juga bahu. Jadi cooling down menggunakan otot-otot yang seperti yang ditunjukkan oleh Izani dan juga Hakim sebenarnya membantu untuk mengelakkan kecederaan. Baiklah, itulah cooling down, aktiviti cooling down bagi aktiviti yang kedua.
Okey, kita dah berada di penghujung untuk episod pada kali ini. Kemahiran sukan sepak takraw, kemahirannya adalah menanduk. Coach, jadi mungkin daripada apa yang coach ajarkan tadi dan ditunjukkan oleh kedua-dua atlet kita ni, apakah objektifnya coach yang coach ingin sampaikan? Okey, objektifnya tetap sama dengan kemahiran-kemahiran yang lain. Sebenarnya kalau kita tengok pada episod 1 dan 2, sebenarnya yang paling penting adalah kita dapat menguasai kemahiran tersebut dengan mengawal secara konsisten dan juga kita mengenal pasti teknik-teknik dengan lakuan yang betul. Kontak bola, contoh kemahiran sepak sila kontak kaki dalam. Tetapi kemahiran menanduk ini kita akan merasai kontak bola di kepala. Ya, betul. Okey coach, mungkin ada kebimbangan juga melihat kepada sebab kita menggunakan kepala kan dengan bola sepak takraw yang sebegitu. Jadi untuk melegakanlah kan. Jadi apa saranan coach untuk melakukan sesuatu ni dengan teknik yang betul supaya tidak berlaku kecederaan coach? Okey, seperti yang saya katakan sebenarnya kita perlu ada ilmu, ataupun panduan sebelum kita melakukan ini supaya kita dapat mengelakkan kecederaan. Ataupun yang lebih baik lagi kita mencari bola yang kita rasa selesa dengan kemahiran yang kita tunjukkan, teknik yang betul. Itu yang paling penting. Bola mengikut kesesuaian. Betul. Tapi yang saya tunjukkan bola tersebut tu adalah dalam permainan sepak takraw. Betul. Dan ikut kemampuan juga masing-masing. Mengikut kemampuan. Ikut tahap masing-masing lah. Kita ada ansur majunya daripada yang mudah sehinggalah ke tahap yang lebih sukar. Coach, terima kasih banyak. Sama. Terima kasih juga kepada Rizani dan juga Hakim bersama dengan kita untuk episod kali ini. Tapi mereka akan terus bersama dengan kita dalam kemahiran sukan sepak takraw. Seperti biasa coach, dalam kemahiran sukan ni kita tinggalkan dengan kata-kata semangat. Silakan. Sepak takraw is fun, mantap. Jumpa lagi, senyum selalu. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM